Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul dan berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dah masuk pada hari yang keempat Zulhijjah. Nampak jamaahnya makin kurang je ni. Keuyuhan kah? Ngapungi lambu. Tuan-tuan, kalau kita tengok di Mekah hari ini hari yang keempat. Hari mereka wukufnya hari Jumaat, raya hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari ini kalau kita tengok-tengok mereka dah mula balik ke Mekah untuk melakukan rukun haji, iaitu tawaf di Baitullah. Rukun haji tu tawaf, ataupun disebut fardu haji. Itu dia lakukan. Adakah mereka ini dah selesai belum? Bagi mereka yang menunaikan haji ifrad, haji ifrad ini ulanganlah ya, mengingatkan macam mana nak melaksanakan haji itu. Mereka yang buat haji ifrad, datang-datang dia tawaf kudum, iaitu tawaf sunat. Tawaf kudum sunat tuan-tuan ya, bukannya wajib. Kalau tak buat macam mana, dah namanya pun sunat. Tak buat tak apa. Tapi biasanya tabung haji arahkan terus buat tawaf sunat itu, tawaf kudum, kerana mereka nak buat sa'i haji. Syarat bagi mereka yang nak buat haji, sa'i haji ini mesti kena tawaf. Kalau tawaf tak sah untuk sa'i. Jadi bila dia tawafnya kudum, maka dia sa'i haji. Dibuat terlebih dulu sa'i daripada tawafnya. Okey. Kemudian dia terhenti kat situ. Bila dia balik daripada Mina, haji ifrad ni balik daripada Mina terus ke Mekah, dia tawaf. Tawafnya tawaf rukun ataupun tawaf haji. Ya. Bila dah habis tawaf, ditengok balik apa yang belum dia lakukan. Dia dah sa'i, jawapannya sudah. Bila mula-mula datang dulu tu, dia buat tawaf kudum, kemudian dia sa'i, dah. Dia dah bercukur, jawapannya sudah. Bila dia bercukur pada hari yang ke-10, iaitu hari raya haji, melontar jumrah 7 biji, kemudian dia bercukur, maka dia sudah bercukur. Maka selesailah hajinya. Tapi perlu diingat, dia belum lagi buat umrah. Jadi macam mana dia nak buat? Bila dah balik dia boleh rehat, bukan tak boleh ya. Tapi biasanya orang tak buat nak rehat lama-lama dah. Dia nak selesaikan dulu dia punya haji dan umrahnya itu. Maka dia pun pakai ihram pergi paling dekat, pergi ke Tanah Aim. Kemudian dia niat kat situ, niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi taala. Dia umrah, kemudian dia balik ke Mekah, dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia bercukur. Maka selesailah haji dan umrah bagi mereka yang menunaikan haji ifrad. Selesailah hari ini.
Bagi mereka yang tamatuk ni pula, kena perlu ingat, sebab itu selalu diingatkan, jamaah haji ingatkan, jangan suka ikut orang. Jadi masalah pada dia nanti. Dia ni datang, dia buat umrah dulu. Banyak-banyak umrah tak kisah. Namanya pun haji tamatuk, nak senang-senang dibuat umrah. Tawaf, sa'i, bercukur. Dah. Pergi Tanaim, tawaf, sa'i, bercukur. Banyak mana dia nak buat sebelum haji. Bila dah nak wukuf, ya, biasanya 8 hari bulan nak pergi wukuf, orang yang haji ifrad tadi dia tak perlu nak berniat sebab dia tengah pakai ihram, iaitu buat haji. Orang yang haji tamatuk ni tadi dia pakai ihram, kemudian dia niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala, saja aku haji dan aku berihram dengannya kerana Allah taala. Kemudian dia pergi sama-sama dengan ifrad pergi ke Arafah, itu rukun, ke Muzdalifah, itu wajib haji, ke Mina melontar jumlah 3 kali, kemudian balik ke Mekah, dia kena tawaf tawaf rukun. Tu ingatkan dia, yang itu dia dah tanggalkan larangan ihram daripada 13 tinggal 10. Maknanya dia bila tawaf, sama ada haji ifrad ataupun haji tamatuk, tawafnya tak perlu pakai ihram. Tapi tawaf biasa, pakai pakaian biasa. Balik Mekah dia pun tawaf. Habis tawaf dia buat apa? Haji tamatuk ni dia belum lagi buat sa'i. Sebab datangnya dulu dia sa'i, tapi sa'inya untuk umrah. Jadi dia kena buat sa'i. Lepas sa'i dibuat apa? Nak bercukur ke? Jawapannya tak, kalau dia sudah nafar awal atau tahallul awal, iaitu pada hari yang ke-10 dia bercukur, maka selesai dia. Bila dah habis sa'i, maka selesailah hajinya. Maka haji dan umrah mereka selesai. Lepas ni apa mereka nak buat? Kalau ada masa lagi, peluang di Mekah tu lama lagi yang pergi Mekah yang hujung-hujung ni tadi, lagi lama dia berada di Mekah, maka dia pulun buat umrah sebanyak-banyaknya. Tu di antaranya, ya. Baik, umrah tu pula tuan-tuan, dia boleh buat, sebab kita boleh buat badal umrah banyak kali, tak kisah. Umrah kali yang kedua tu, yang pertama yang wajib pada dia, hari yang kedua dia buat badal umrah untuk ayah dia, badal umrah untuk mak dia, adik-beradik dia dan sebagainya. Macam tu juga yang ifrad. Macam itulah kedudukan dia sampai balik. Jadi yang sedihnya ialah yang tersangkut di KLIA, belum sampai ke Mekah, ya. 2 tahun lepas lagi teruk, sebab mereka dah sampai ke Mekah. Dia kena dam. Dia di Kornul Manazil yang 2 tahun lepas tu, Kornul Manazil dia niat, kemudian sampai Jeddah tak lulus, balik lagi ke Malaysia, maka dia kena dam 2 kali. Pertama dam tamatuk, yang kedua dam kerana nak dam ihsar nama dia, nak balik sebab dia tak jadi pergi Mekah. Tu teruk. Yang ini alhamdulillah, tapi sedih. Termasuklah kawan saya, sedih dia, ya. Ada di antaranya, ya. Dia dah tahu dah, tuan pun tahu kan, syarikat Puradan. Macam itulah syarikat dia yang mengendalikan tu, ya. Tapi kerajaan bagus pula, dia boleh claim kat kerajaan. Tu dia punya yang tersangkut ni tadi boleh claim. Tapi sedihlah, dah kenduri pun kat kampung dah, diwar-warkan dah berilaan dah 2-3 kali berilaan, rupanya tak sampai ke Mekah. Nak buat macam mana? Allah kata bukan hak kamu tak dapat. Tak apalah, kita doakan mudah-mudahan ada hikmah dia, ada kelebihan dia. Okey, tuan-tuan, itu sedikit ulasan ataupun sekitar tentang orang buat haji. Tempat kita ni, kita tahu kita disunatkan untuk berkorban. Alhamdulillah telah pun kita berkorban. Ya, tahniahlah masjid ni. Dia ceritakan 22 ekor. Ngalih tu nak ngapungi 22 ekor tu, ya. Kata Pak Siak semalaman kada guring. Uyuh kada guring, bukan uyuh ngapungi lambu. Uyuh kada guring, ya. Alhamdulillah
Saya pun terima kasihlah, saya pun dapat juga sebahagian daripada daging yang tuan-tuan bagi, ya. Tulangnya pun dah disup pun, seruput, sedap betul, ya. Pasal daging fresh, ya. Okey, terima kasih. Cuma yang sedihnya, ada lagi yang sedih tentang korban ni. Saya balik ke rumah mak mentua saya, isteri yang pertama tu lah. Ketawa Cikgu Yusof. Betul, isteri saya yang pertama tu lah. Saya balik ke Balik Mahang. Sedihnya masjid itu dia sembelih 3 ekor, tak banyak pun. Bila hari penyembelihan yang sekong hilang, aduh, dia tak syak orang curi. Pasal apa? Sebab talinya ada kat situ lagi, tertambat kat tiang tu. Cuma terlucut daripada leher lembu tu sendiri. Lembunya hilang, tak jumpa. Ni yang susah nak jadi pengurusan. Pengurusan kena ganti tu lembu tu. Sebab dah diserahkan kepada pengurusan. Pengurusanlah yang jaga. Ya, Cikgu Sob tadi yang lepas, ya, alhamdulillah lah, semua dah lepas, dah meninggal dah 22 ekor tu tadi. Yang ni sampai tadi tak jumpa. Jadi itu temu lah. Kalau boleh pengurusan itu ganti sebelum habis hari rayanya. Hari raya besok kan, sembelih ada lagi 1 hari besok. Kalau dibeli ganti, gantilah. Kalau tak boleh ganti, mana nak cekau duit tu, ya. Gantilah tahun depan jawapannya, ya. Kalau tuan tanah tak terima, carilah juga, gantilah juga. Itu pengurusan. Tuan-tuan jangan senang cakap pengurusan ni, cakap senang. Tanggungjawabnya terlalu berat, ya. Betul kata Pak Siak tu tadi, semalaman tak guring, kalaulah hilang, sekong je hilang. Aduh, ya. Menik kepala. Okay? Tu di antaranya, tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu-minggu yang lalu kita bicarakan tentang bab kahwin ni, ya, iaitu tanggungjawab seorang suami terhadap anak dan isterinya. Dan kita juga kita ulas sikit tentang bagaimana tanggungjawab, ya, imam yang adil, keadilan seorang suami terhadap anak dan isterinya, ya, berat, ya, nampak senang tapi tanggungjawabnya berat. Suami ni bertanggungjawab ke atas anak dan isterinya. Bila bertanggungjawab dengan anak dan isterinya, maka kita bersedia untuk berhadapan dengan Allah nanti bila Allah beri peluang kepada orang yang berhak untuk menuntut kerana tak adilnya kita kat situ. Termasuklah anak dan isteri kita yang akan menuntut. Itu di antaranya. Dia beza dengan perempuan, tuan-tuan. Orang perempuan, teruk macam mana suami pun, sampai suami tak sembahyang pun, dia tak akan didakwa di akhirat, ya. Dia tak akan didakwa. Cuma sebagai isteri dia bertanggungjawab, ataupun dia kena tegur suaminya. Kalau suaminya ditegur tak nak juga, nak buat macam mana, tanggunglah dia sendiri. Itu sifat seorang suami, payah, ya. Itu di antaranya tanggungjawab yang amat berat untuk kita ni sebagai suami. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul zauji 'alal mar'ati alla tahjara firashahu wa an tabarru qismahu wa an tuti'u amrahu wa alla takhruju illa bi iznihi wa alla tudakhila ilaihi may yukrah. Sabda Rasulullah SAW, hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh isteri. Ini hak tanggung isteri, ya, tanggungjawab isteri. Yang pertama kata Rasulullah, isteri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya. Ya, selalu bila saya sebut ni benda macam ni, kadang-kadang sukar nak faham, ya. Sukar dia nak faham. Dia kata isteri tidak boleh tinggalkan tempat tidur suaminya. Tuan-tuan fahamnya macam mana? Macam tu kan? Tak boleh tinggalkan tempat tidur suami dia. Bila balik rumah mentua 3 hari 3 malam tak keluar. Susah, ya, sukar. Mentua susah hati.
Ditanya anak dia, macam mana, apa salah dia? Mat, kau tengok tanya isteri kamu, Mat, apa salah kami berduanya sampai dah 3 hari 3 malam tak keluar? Kalau dah berlaku macam ni, macam nak buat? Baru jadi menantu, dah tak keluar rumah, tak keluar bilik. Suaminya pun jumpalah isterinya, yang kenapa tak keluar? Abang tak tahu ke? Kan ustaz cakap, aku pula yang salah. Ustaz cakap, apa ustaz cakap? Kata ustaz, isteri tidak boleh tinggalkan tempat tidur suaminya. Bang, bilik ni bilik siapa? Bilik kita lah. Katil ni katil siapa? Katil kita lah. Tu kan ustaz cakap, jangan keluar daripada bilik apa? Jangan ke apa? Tinggalkan tempat tidur suaminya. Ini cakap ni Nabi, bukan saya yang cakap. Saya yang salah. Rupanya dia salah faham. Maksudnya ni tadi, isteri tidak boleh tinggalkan tempat tidur suaminya. Maksudnya, suaminya apa saja yang dikendaki oleh suaminya, selagi tidak perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, kena ikut. Tu maksud dia. Balik kerja, kena layan suami. Tu sepatutnya macam tu. Kita ni sebagai ayah kena ingatkan anak-anak kita tu, layan suami ni buat macam dulu je. Abang kalau nak makan pergilah dapur. Baru 2 hari kahwin dah suruh macam tu dah. Yang malangnya lagi, abang kalau nak makan masaklah bang. Kita teruk lah macam ni. Ya tuan-tuan ya. Tu ada tak terjadi macam ni? Jawapannya ada. Gaduh dan sebagainya. Tu di antaranya tak faham apa dia tanggungjawab dia kepada suaminya. Ya, perkara-perkara yang baik layanlah. Kita walaupun sebelum suami balik sembang dengan ayah dan mak dan ayah, bila suami balik kena layan suami. Macam tu. Apalagi kalau orang datang, minta maaf ya, suami saya dah balik. Patutnya yang datang tu fahamlah. Terus berduduk je situ. Dia tengokkan suami je. Kalau isteri yang balik tuan-tuan, yang baik, dia buat macam mana? Minta maaf ya, saya nak layan suami saya sekejap. Dibalik masuk dalam bilik. Yang tetamu tengokkan apa dia buat. Rupanya isterinya buat apa? Dia keluar bawa rotan, bawa air. Ni bang, air minum, minumlah dulu. Kemudian ni rotan ni, kalau saya ada salah, rotanlah saya bang. Itu sebenarnya hukum yang sebenar macam tu. Ada hari ni orang buat? Tak ada. Ya. Nak jadi isteri yang baik sukar. Nak isteri yang solehah sukar. Kenapa tak buat? Suami aku pun tak soleh, macam mana aku nak jadi solehah? Samalah juga. Itu contoh yang disebut begitu supaya baik. Maknanya suami kena didahulukan. Kan disebutkan syurga itu kalau isteri surganya di tapak kaki suaminya. Kalau suami dia punya surganya di tapak kaki ibunya. Janganlah tuan-tuan balik-balik tu kan dipegang kaki maknya, dia tengok manalah surganya ni. Tu di antaranya ya. Baik. Tu tanggungjawab seorang isteri. Selagi dia tak buat salah, suaminya ikut je. Ya. Baik, yang kedua kata Rasulullah, isteri hendaklah bersikap redha dengan apa yang mampu diberi oleh suaminya. Redha bukan satu benda yang mudah. Sambatannya nyaman. Tadi nak ulah tu yang ngalih tu. Redha. Belum-belum dah cakap suaminya pembohong. Gimana? Cuba bayangkan. Hati dia dah sakit dah. Kenapa? Dulu datang ke rumah, okey je datang bawa BMW. Itu tanda apa? Tanda macam senang lah kan? BMW. Datang raya. Hati ayah pun dia cakap apa? Wah, menantu aku ni orang senang. Tak apalah, menantu senang, anak je pun nanti jadi senang. Raya haji ni tadi. Ni kan raya haji datang juga ni.
dia ambil pakai emas. Woi, lagi kayunya lah bakal menantu aku ditanya. Ya, dah tak sabar kan tanya, kerja apa? Kerja saya ekspor import. Oh, kalah Piramli. Piramli import je kan. Tadi ekspor import. Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Tapi bila dah kahwin baru dia tahu bahawa bakal menantunya itu bakal suaminya itu tak ada apa pun. Dia yang ada cuma kapcai buruk. Itu pun warisan datuk dia. Tu yang ada. Nak buat macam mana? Kena redha lah. Agak-agak boleh redha tak tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan nampak kan perkahwinan ni nampak macam senang. Seronok, tapi kena selidik. Kita ni sebagai ayah kan kena selidik. Kalau orang dulu-dulu senang je, asalkan sembahyang okey, kerja tu dia boleh cari dan sebagainya. Tapi hari ini orang tak terima. Kalau dia tak buat macam tu, bakal mentua dia tak terima dia sebab dia tak ada kerja. Cuba bayangkan. Kita pun kena tanyakan. Tak kita, isteri kita tanya, kerjanya apa? Oh, kerja bank. Ya, kerjanya apa? Doktor. Rupanya doktor bawah pokok apa ni, kelapa je. Doktor juga. Kan? Dah jadi macam tu, sebab tu kena selidik. Kita tengok ya, Islam dia punya cantiknya dia. Disuruh pinang dulu. Bagi tempoh. Ya. Jangan jadi macam apa tu yang dalam cerita Piramli tu dibilang sampai 10. Jadi kata dia. Rupanya tak jadi sebab dia tu bukan tak sekupu kata dia. Itu pun peranan tu Islam dicatat macam tu. Jadi kita sebagai ayah memang kita kena selidiklah benda yang macam tu. Bimbang-bimbang berlaku yang tidak diingini. Siapa yang tak hendak kan? Kita ni susah-susah kan, berbelanja banyak, nak kendurikan anak bukan sikit-sikit. Hari ni lagi mahal. Bab minyak ni pun dah lah mahal. Ya? Minyak 5 kilo tu RM42. Itu baru 5 kilo. Kenduri mana cukup 5 kilo? Kurang-kurang 10 tong. Tu tiba-tiba anaknya bercerai-berai. Ya Allah, tuan-tuan, kita beribu-ribu habis kerana anak, tapi anak tak mengenang akan kita ni. Tak sabar, tak redha. Macam itulah, ya. Kadang-kadang kita ni yang tak redha, ialah kadang kita nampak ustaz bolehlah tak kena, kita ni yang kena. Itu kan jawapannya begitu. Tapi kita ni kena mengingatlah. Dulu masa dia kahwin kat rumah, gemuk anaknya, anak perempuan dia. Bolehlah gemukkan. Tapi bila dah kahwin, ya Allah, kurus kering bini dia. Tak makan ke anak aku ni? Macam tu, ya. Itu sifat redha ni selalu saya sebut, bagi tahu pengantin ni kena redha. Suami yang ada ni suami kita lah. Kalau memang dia kata dulu macam tu kerana nak pikat, maka cari jalan untuk kedua-duanya membina empire. Nak sugih-sugihlah. Tu di antaranya, ya. Cari kerja. Ya, selalu saya sebut jangan mengharap kepada mak ayah, duduk dengan mak ayah. Kuitan orang kaya, diam sampai bila? Gunung pun runtuh. Kita dah mendirikan rumah tangga, kita bertanggungjawab kepada isteri kita, anak kita. Yang pertama kan disebutkan, kata Nabi, beri makan kepada isteri. Kalau ada anak, anak dan isteri. Itu tanggungjawab seorang suami. Dah diingatkan macam tu. Tak, aur belingkar di rumah. Gawinya kada. Ya, anak setahun sekali tu je gawiannya yang ada. Han, orang seminggu sekali, ia seminggu sekali nang kada. Ini yang kan, mana tak berjurut anak. Tak kisahlah kalau akan kerja ni tuan-tuan, tak kisah. Asalkan boleh menyara anak isteri. Dia kerja juga, tapi kerjanya gantol sawit orang. Gantol pisang orang. Itu yang tak diredai oleh Allah. Kena berhenti benda tu. Cari yang tak apalah. Kita ni kan paling-paling kita kalau tak ada gawian tu, pergilah jumpa tu
kelapa sawit tu. Kita tukang kutip rapai dia, jadilah rapai sawit tu. Apa pula malu pula? Bagi tahu, tapi jangan nyuntan. Bagi tahu tuan sawit tu. Boleh tak saya ambil ni rapai dia ni ataupun yang gugur-gugur ni? Ya. Ambil lah. Kalau tidak, tumbuh begitu je. Sama tempat saya macam tu. Sampai yang kutip tu bertahun-tahun. Sampai meninggal yang kutip. Sekarang dah ganti orang lain pula. Tak kisahlah. Tapi untung tuan-tuan. Satu guni dapat RM200. Kan mat ya? Ya kaya tu. Dia bawa gerabak lagi. Tapi janganlah kong kali kong dengan tukang kait. Satu hal juga. Tukang kait ni pula. Dilambatkan seminggu. Bila lambat sebut tarik cepluk, habis taburan. Yang diambil yang diangkat tu. Nanti dia kongsi dengan yang tukang ngait. Itu kong kali kong juga. Itu kena dijaga. Tuan-tuan ya. Baik, kita sebut tentang redha seorang isteri akan suami yang dia ada. Minggu lepas ada suami isteri datang jumpa saya. Saya ingat dia nak kahwin lagi satu. Rupanya dia nak mengadu hal tentang suami isteri tu. Alahai, masalah juga. Ya? Dia kata, ustaz yang nikahkan saya mengadu ke ustaz. Apa masalahnya kamu ni? Isteri saya, suami saya ni ustaz buat hal. Kenapa? Dia terus terang je. Ya? Dia buat hal, dia buat kayu 3. Nasib baik tak buat kayu 4. Ya? Baru kayu 3. Saya tanya kenapa kamu buat macam tu? Rupa-rupanya cerita-ceritanya sebelum dia kahwin dengan isterinya, dia dah mambang dia yang lama tu. Tu mambang dia lah. Mambang dia tu pula dah ada suami pun. Diintai oleh suaminya, pandai juga isterinya cari kaki, intai dibagi gambar kat kawan dia, memang berdua macam tu, makan sama. Kata dia, ini baru nampak diminum sama ustaz. Yang lain-lain aku tak nampak ni. Tu di antaranya tuan-tuan ya. Susah rupanya ya. Berumah tangga ni bukan satu benda yang mudah. Lagi-lagi zaman moden yang macam ni, yang terbuka. Ya. Baik. Teruskan ya. Yang ketiga, isteri wajib taat perintah suami selagi ianya perintah yang berbentuk kebaikan, bukan maksiat. Sebab tu Allah pun sebutkan, dia kata isteri kamu ialah tempat tanaman kamu. Maknanya suka hati kita lah isteri kita kan, bila-bila masa je, tak kisah. Kalau kita tengok ulama-ulama zaman silam tu, atas belakang unta je jadi. Macam tu. Salah tak? Jawapannya tak. Sampai macam tu sekali. Kita ni adalah unggah-ungguhnya kan. Ya. Tunggulah sikit ya. Malam sikit. Macam tu ya. Lambatnya malam hari ni. Contohnya macam tulah. Tu contoh dia. Jadi kita tahu sebagai isteri, kita kena tahu perintah suami yang mana yang belok, yang baik, mana tidak. Ini tak bergaduh suami isteri. Pasal apa? Pasal puasa. Isterinya puasa sunat dia pun. Kan kalau bergaduh antara sunat dengan wajib, pertemuan antara sunat dan wajib, maka wajib diutamakan dari sunat. Isteri cuma puasa sunat je. Ikut cakap suami, wajib. Kalau dia ikut suami, katakanlah suamilah dia ada hajat, maka ketika itu dia ikut cakap suami dia, batalkanlah puasa dia. Kemudian dia dapat 2 pahala. Satu pahala di puasa sunat, yang kedua dia pahala dapat ikut cakap suaminya. Itu tak kena tahu. Sebab tu selalu saya sebut, kalau dah kahwin-kahwin ni, carilah ilmu. Ilmu yang ada tu tak cukup. Ya, pergilah surau, pergilah ke masjid. Macam tu ya. Ni kadang-kadang tak ya. Bapaknya pun tak pergi, macam mana menantu nak pergi? Pergi masjid pun kerana terpaksa. Oh ya, hai tulaklah ke masjid.
Mapanya kul tolak ke masjid ke rumah ni sembahyang kada sah kah? Ui, marah dia. Sahai, kata bini dia. Mapanya tolak ke masjid? Sama aja, aku di rumah sembahyang juga, bukan kada sembahyang. Oh, dia cakap macam tu. Dah ya hai, kita kan ni nak bearuhan. Siapa nak gani kita amun ayah kada tolak ke masjid? Oh ya tak ya juga kan, nak ngawinkan anak kan. Mesti orang masjid, orang surau yang datang ke rumah, kawan-kawan jiran tetangga, tolaklah ia ke masjid. Ya. Siapa yang mula-mula nazirnya lah. Siapa aja dan. Tapi orang yang tak ikhlas macam ni tuan-tuan, sah dia tak akan hidup lama di masjid. Saya dah perhati sangat kat kampung saya tu, Allah, ya, datang tu. Sampai orang faham kalau datang ke surau tu, tahulah tu mestilah. Memang sungguh. Bila dia nak berhenti daripada masjid, pergi ke surau, imbah arwah. Ya, imbah arwah hilang. Bila cangulnya tahun hadap, pasal nak ngawinkan anak satu lagi. Dah patuh macam tu dah. Kadang-kadang menantu ni pun tengok mentua. Sehari dua mentuhan ni tolak ke masjid, tolak ke surau, ia tolak juga. Malu kak mentuhan. Pergi kerana malu, takkan ramu. Mana mentuhan dia pula, malu kak menantu. Kot-kot menantunya memang ahli masjid. Dia tak pergi tak, 2-3 hari. Akhirnya mentuhan ni dah tak tahan dia. Ada je alasan. Ngapanya kada tolak ke masjid ayah hai? Sakit parut jar. Esok kada tolak lagi. Ngapanya hai? Sakit luntut jar. Sakit lintuhot jar. Esoknya lagi kada tolak. Ngapanya kali ini ayah hai? Sakit buntut kejar. Nantulah akhirnya. Ini masyarakat kita hari ini. Jadi kita tak dapat nak selesaikan masalah macam ni, ya. Bila menantu ni tengok mentuha dia ni tak pergi dah, sampailah dia tak pergi lah. Tu di antaranya, ya. Sukar, ya. Sebab itu satu benda yang mudah, ya. Bukan satu benda yang mudah. Baik. Tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah SAW ingatkan bagi orang perempuan. Ini orang perempuan lah, ya. Wanita ahli syurga, kata Nabi, sabda Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, ya, ada 4 perkara yang isteri mudah masuk surga. Sepatutnya macam tu, ya. Yang pertama, isteri solat 5 waktu 1 hari 1 malam, ya. Selalu sebut solat, orang biasa solat sembahyang biasalah, ya. Tapi tanggungjawab seorang suami, dia kena tengok isterinya tu sembahyang ke tidak. Tapi dia kena tahu ilmu dia pula. Habis bini aku dah tak sembahyang ni. Dia uzur, mana dia nak sembahyang? Belum lagi dah marah dia. Kenapa tak sembahyang? Kena tengok isterinya sembahyang tu. Kena ajar. Macam mana cara sembahyang? Nanti kalau sembahyang macam sesiur, lagi masalah. Tahu sesiur? Kinjeng. Patuk ayam tu hilang semua dia punya tomak ninah dalam sembahyang tu hilang. Itu yang kena betulkan. Isteri ni kalau baru kahwin dia ikut je cakap suaminya. Macam tu. Tapi masalah yang timbul sekarang ni, suami yang tak sembahyang, isteri sembahyang. Ujung-ujung istrinya cuti, lepas cuti pun dia tak sembahyang. Udah. Tonton kan, saya pengalaman saya mengajar di sekolah 32 tahun lebih. Lama tu. Ya. Kadang-kadang saya saja-saja tanya anak-anak ni yang sekolah ni, ya, darjah 1, darjah 2 tu tanya, puasa tak? Puasa. Ya. Ada yang sebut tu, Ustaz, ayah saya kan, dia tak puasa Ustaz hari ni. Kenapa dia tak puasa? Mak tak puasa, ayah pun tak puasa. Maknya tu kan uzur. Memang macam tu ayah saya. Tuan-tuan. Selalu ayah saya tak puasa Ustaz. Dia makan selamba je dengan mak makan. Kita sekolah puasa. Sebab kat sekolah cikgu akan tanya, kenapa tak puasa? Dia buat macam tu.
Itu anak-anak kita tuan-tuan ya. Kena tengok-tengoklah cucu-cucu kita tu. Ya. Mudah-mudahan kita tidaklah kena macam tu, tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Tu di antaranya ya. Kata Nabi, isteri sembahyang 5 waktu. Cukup 5 waktu. Kalau diajar oleh ayah dia, kita ni sebagai ayah ni mengajar anak kita dari haloi sampai ke tuha sampai dia kahwin, maka lepaslah tanggungjawab kita. Dia akan tanggungjawab itu akan dipikul oleh suaminya. Tu tanggungjawab kita sebab kalau anak perempuan sampai dia kahwin. Lepas tu tanggungjawab tu bila nikah saja, tanggungjawab kita beralih kepada menantu kita. Dia sebagai suami, dia yang bertanggungjawab. Tuan, banyak perkara yang kalau isterinya, sebab itu sukar ya. Baik. Kemudian isteri berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi. InsyaAllah lah, mudah-mudahan isteri kita ni cukup, anak kita ni cukup sembahyang 1 hari 1 malam 5 waktu. Daripada haloi sampai ke tuha sampai dikahwin tak pernah tinggal sembahyang kalau dia tak uzur. Alhamdulillah, hasil didikan kita. Ya. Kemudian dia kata berpuasa pada bulan Ramadan, pastikan yang mana Ramadan ya, yang mana puasa ke tidak, sembahyang ke tidak. Ini dah yang ditanya ya. Lain dia yang ditanya. Tanya mak tu dah sembahyang belum? Ayah nak tanya sendiri tak berani. Dia tanya dengan anak. Mak dah sembahyang ke? Belum. Belum tadi dia basuh telekung dia. Oh basah lagi. Belum lah tu. Itu tu seorang suami dia. Tapi tak salah lah pun kalau dia dah isteri dia kan tanyalah betul-betul. Tu dia kan. Baik. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Ini yang payah. Sebab tu tuan-tuan, ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi pergi ke neraka. Dia tengok penghuni neraka. Nabi terkejut. Kenapa? Rupa-rupanya dalam neraka itu isinya lebih ramai perempuan daripada lelaki. Ya. Memanglah kalau dalam segi kita kat dunia pun lelaki dengan perempuan ramai lagi perempuan pada lelaki. Tapi Nabi tak fokus yang itu, tapi Nabi fokusnya kenapa orang perempuan ramai di neraka itu. Di antaranya dia tak jaga kehormatan dia. Banyak kehormatan dia, ya. Kehormatan dia dah tentulah kehormatan tentang aurat dia. Ya, kalau anak kita itu tak pakai tudung, itu aurat tu wajib tu. Maka kita yang bertanggungjawab. Bila dia tak pakai tudung sampai ke suami dia, maka suami dia lah yang bertanggungjawab. Itu ramai ya yang macam dulu lagi dahsyatlah dulu, sekarang ni dah macam okey lah kan. Ya, walaupun ada seorang dua yang macam tu, tapi taklah menjejaskan yang ramai. Itu di antaranya menjaga kehormatan. Kalau dia bekerja, tak kira apa pun bekerja, bercampur antara lelaki dan perempuan, kena jaga kehormatan dia. Kadang-kadang tuan-tuan kan, saya pernah dulu di Petaling Jaya dulu. Itu pengalaman lah. Sebelum saya mengajar dulu, saya cuba-cuba nak kerja kat kilang. Seronok-seronok macam mana kerja di kilang tu. Ikut kerja kat kilang. Ya. Kilang blanket saya buat dulu. Kilang selimut saya masuk tu. Dia punya sosialnya terlalu dahsyat. Ya. Kau bini orang ke, kau laki orang ke, tak jadi apa. Apa je. Takkan nak pegang-pegang bontot tu biasalah. Bagi dia orang ni macam tak ada apa-apa dah. Dah patuh macam tu, dah biasa macam tu. Ya. Sebab itulah kita kalau kita macam-macam lah terjadi di bandar-bandar besar macam tu. Ya. Itu keadaannya. Itu kehormatan dia. Ya, kalau kerja, sekarang kerja, maka dia punya had pergaulan kena dijaga. Bukan satu benda yang mudah. Ya. Had pergaulan dengan jiran tetangga.
pergaulan dengan saudara mara, yang boleh nikah dengan tak boleh nikah, itu semua kehormatan dia. Ya. Bila di rumah jaga kehormatan dirinya, kemudian kehormatan suaminya, kehormatan hartanya, kehormatan anak-anaknya. Itu yang berat ya, nak melakukan benda-benda yang macam ni, ya. Baik. Kemudian yang keempat kata Nabi, taat kepada suami. Ujung-ujung taat dengan suaminya. Hari ini payah. Dalam segi hukum tuan-tuan kan, walaupun kadang-kadang isteri itu membantu suaminya dalam segala hal dibantu sebab dia orang senang, dia pun kerjanya baik, gajinya banyak, tapi bila berselisih faham, diungkitnya apa yang dibagi kat suaminya. Kata Rasulullah, habis pahala dia. Tu yang payah tu. Habis dah, tak ada je apa dah. Tu di antaranya, ya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebagai ayah kena ingatkan akan anak perempuan kita. Kadang-kadang ada satu ketika je, dia perempuan ni pasal suka sangat dengan lelaki tu, dia sanggup. Sebab kawan saya yang jaga kat pejabat agama tu, dia nak kahwin dua, ya. Dia nak kahwin tu, redha pula tu isterinya. Tak apalah, ya, nak kahwin-kahwin lah. Malah isterinya yang meminangkan untuk suaminya, macam Nabi Ibrahim tu. Tak apalah. Bila dah macam tu pula, bila kata sekarang ni tuan-tuan nak kahwin dua ni payah. Payahlah sikit, tak ada payah banyak, tapi kena usaha lah. Kalau nak sangat kena usaha lah. Jangan usaha pula, jangan yang berlaku, ya. Dia kahwin sedikit pula, sebab malas nak susah-susah. Kalau tak, dia nak tanya. Bila dah sampai ke pejabat agama, dia akan disambung kepada mahkamah. Mahkamah akan tanya dia, berapa gaji kamu? Kamu nak kahwin dua ni. Kalau rasa-rasa tak cukup, baik tak bayar. Tapi kalau isteri, bakal isteri dia, tak apalah tuan hakim, saya tanggung semua apa ni, saya mampu nanggung suami saya ni. Dilepaskan oleh hakim. Okey, tak masalah, buat perjanjian. Kalau tak, sekarang ni apa berlaku? Gaji katalah 1,000. Anaknya berapa orang? 3 orang. Katakanlah seorang 100. Mana 3 orang 300. Siap-siap dipotong gajinya. Untuk isteri yang pertama 200, 500. Ya, itu baru potongan yang itu, belum potong-potongan yang lain lagi. Ya, sewa rumah lagi, bayar kereta lagi. Mati ngatit tuan-tuan. Tak sanggup nak kahwin semua balik. Macam tu. Itulah yang dia tak mau. Ujung-ujung kahwin sedikit. Seronok kahwin sedikit ni memanglah. Ada berlaku ya. Orang, tapi kawasan saya lah, jumpa lah. Ujung-ujung macam tu lah, jumpa kat saya. Jumpa yang sedih-sedih, nak sembang yang sedih-sedih, cubalah yang seronok-seronok tu ceritakan kat saya. Kan seronok juga saya. Ini tak yang sedih-sedih, yang sukar-sukar tu yang ditanyakan. Saya pun petap-petip nak memikirkan dia. Ujung-ujung bawa ke pejabat agama. Rupa-rupanya apa yang berlaku? Dia kahwin sedikit. Kahwin dengan orang luar negara, dia pun bawa ke Thailand, bawa dengan walinya. Tapi bila dah ada anak, mulalah bergaduhlah, inilah, ditinggalkan oleh suaminya. Dia nak kahwin lagi dah tak boleh. Entah diceraikan, entah tidak pun tak tahu. Payah. Macam gantung tak bertali lah. Payah tu. Nanti anaknya bila nak sekolah, satu hal lagi. Ya. Bila suruh datang, tak berani kerana nikahnya tak sah taraf. Tak ada buat laporan. Sepatutnya kalau dibuat laporan ke pejabat, ke JAIS, boleh tak masalah. Tapi kena denda lah. Isterinya 1,000, dia kena 1,000. 2,000 bayar. Baru boleh buat pendaftaran. Bila ada pendaftaran, barulah ada surat beranak. Nanti timbul sekali lagi bila anaknya perempuan nak nikah. Mana surat nikah bapak kamu? Banyak tuan-tuan ya. Cukuplah untuk tahun ni, insya-Allah bulan 12 ni saya selesailah ya.
biasa lapang selapang-lapangnya. Kalau tak daripada dulu sampai sekarang susah nak lapang. Asyik nak kawinkan orang aja. Nak kawin sendiri tak berani. Tapi tanggungjawabnya terlalu berat. Bila saya baca, oh berat. Baik anulah, ubahlah pikiran Tigu Yusuf ya. Tak payahlah, kawin lagi lah, tak payah. Tapi tak kisahlah. Bila Allah kata, kan jodoh tu Allah yang tentukan. Sebab tu kenapa orang kahwin 4, okey je pun. Ya. Baik. Bila dah ini berlaku, kata Nabi, dia akan disuruh masuk ke syurga melalui mana-mana pintu yang dia suka. Tapi sukarlah 4 perkara ni untuk seorang isteri. Mudah sangat. Yang pertama tadi dia sembahyang 5 waktu. Yang kedua, bila Ramadan dia puasa. Yang ketiga, dia menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya dan sebuah anak hartanya. Kemudian keempat, taat pada suaminya. 3 dan 4 ni yang sukar nak dilakukan. Ya, banyak perkara-perkara yang berlaku. Ya, itu di antaranya tuan-tuan ya. Baik. Sebab itu kalau kita tengok ya, orang perempuan, ciri-ciri wanita syurga, ahli syurga. Itu kalau ada orang perempuan ni sangat, jadi kena tahu ciri-ciri ni ya. Kalau nak masuk syurga kena pegang ciri-cirinya ya. Yang pertama, dia bertakwa. Saya sebutkan gitu ya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian maksud takwa ni takut pada Allah lah. Maknanya apa yang Allah perintahkan dia buat, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Macam kita juga, itu takwa pada Allah, takut dengan Allah. Larangan dia kita takut, ya. Perintah dia kita ikut. Ya. Kemudian beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat. Rukun iman kita. Ada 6 rukun iman tu kita kena percaya. Ya, tu ciri-ciri wanita yang ahli syurga. Kemudian beribadat kerana Allah dengan ikhlas. Tu sukar ya, ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak ikhlas tu macam mana ikhlas? Ikhlas tu kan kita buat satu-satu perkara itu kerana Allah. Sebab itu kita diajar ya. Ikhlas ke? Ikhlas, betul-betul ikhlas. Ikhlas tu yang macam mana? Ya. Ya, kadang-kadang ikhlas tak ikhlas ya. Adakah yang dimasukkan ikhlas tu yang macam mana kerana Allah? Yang saya sebut tadilah, dia pergi ke masjid bukan kerana Allah sebenarnya. Dia kerana isteri dia. Dia pergi masjid kerana menantunya. Dia pergi masjid kerana bapa mentuanya. Dia kena semua kerana bukan kerana Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni setiap perbuatan yang kita nak buat ni mesti kerana Allah, baru dapat pahala. Kalau tak dapat. Habis macam mana kita nak buat? Tenang je ya. Setiap perbuatan yang nak dimulakan yang baik itu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Allah lah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nak pergi masjid sini kan, pakai kasut Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, driver kereta Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nak masuk masjid Bismillahirrahmanirrahim. Macam itulah, nak makan pula lupa bismillah. Biasalah macam tu ya. Tu di antaranya ya, ikhlas kerana ini bab ikhlas. Bab ikhlas ni di bab tasawuf ya. Kalau ulama-ulama macam dulu bab ikhlas ni memang suka kalau kita sebutkan macam mana kedudukan tentang ikhlas. Kita orang awam ni macam itulah, sekurang-kurangnya setiap perbuatan yang kita nak buat ini mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan, biasakan, maka dia akan jadi kebiasaan untuk kita. Ya. Tuan-tuan, berarti Allah Subhanahu Wa Taala, rasa saya cukup setakat inilah. Kita akan sambung tentang ciri-ciri ataupun tanggungjawab seorang wanita ya kepada suaminya, seorang isteri kepada suaminya, nanti tanggungjawab dia terhadap anak-anak dan sebagainya. Ya. Akhirnya saya sudahi dengan aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.